cerai dia dapat, nikmat cerai dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah, hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير أما بعد. Yang dimuliakan pengurusi seterusnya barisan Al-Jabal Kuasa Surau Putra Al-Amin Putrajaya, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, para alim ulama, datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, mukminin mukminat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi ini syukur kita pada Allah diberikan kita nikmat iman Islam, nikmat kesihatan, dapat hadir ke rumah Allah ini, dan insyaAllah mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan yang didoakan oleh Nabi SAW. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkatilah umat aku yang menghidupkan pagi mereka dengan perkara-perkara kebaikan. Dan kita pun syukur pada Allah kerana kita diberikan nikmat keamanan, dapat hadir ke rumah Allah dalam keadaan aman. Ya, sedangkan saudara-saudara kita di Palestin, ya, saya kira mungkin waktu ini mereka pun susah nak pergi ke masjid, ya? Makan minum pun susah. Kita ini nak makan apa, Grab food sampai, jadi macam-macam. Kita syukur pada Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang mudah-mudahan Allah memberikan kemenangan buat saudara kita di Palestin. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita sambung, ya, perbincangan kita berkaitan dengan fiqh kekeluargaan. Dan insyaAllah pada pagi ini kita nak tengok berkenaan dengan wanita yang haram untuk kita nikahi, wanita yang haram dikahwini. Nah, tak kala Islam mensyariatkan perkahwinan dan menggalakkannya, Islam juga mengharamkan perkahwinan dengan sebahagian perempuan. Pengharaman itu berpunca daripada pelbagai sebab. Antaranya, yang pertama, kerana ianya seperti ibu kandung kita. Maka oleh kerana itu Islam mewajibkan penghormatan dan penghargaan kita pada ibu kandung. Maka disebabkan ibu kandung, tak boleh kita nikah dengan dia, atas kerana penghormatan dan juga penghargaan kita kepadanya. Yang kedua, tabiat yang sempurna yang tidak merelakannya, seperti anak perempuan dan saudara perempuan sendiri, mana adik-beradik. Tapi itulah tuan-tuan hadirin sekalian, hari itu ada seorang hamba Allah ni, dia cerita kat saya, sebab ada kawan dia kata, aku ni tak nafsu kat perempuan lain, dan dia lebih suka dengan mak dia sendiri. Kejut kawan ni, kenapa kau suka mak kau ni kan? Pelik lah. Sebab dia kata mak aku tu cantik.
zaman sekarang klik mak dia cantik, mak dia dalam umur 40-an gitu lah. Mak dia ni jaga body kan? Jadi jaga body cantik, jaga kulit apa semua. Jadi dia tengok perempuan kat luar tak cantik, perempuan mak aku lagi cantik. Kata menakutkan juga kan. Sekarang ni betul lah ya, perempuan banyak nak jaga tubuh badan, jaga badan untuk suami kan. Tapi kena jaga juga anak-anak kita ni. Sebab bukan apa, zaman sekarang ni banyak pengaruh luar kan? Banyak pengaruh luar. So anak-anak ni kadang lepas tu mak ayah, ibu-ibu yang duduk di rumah, kalau dia nak jadi cantik-cantik ni, kena jaga juga pakaian tu depan anak kan? Walaupun kita kata tak boleh, itu mah anak kita kan? Tapi kena jaga-jaga juga lah. Sekarang ni tengok belakang anak tu, tengok lain macam kan. Menakutkan zaman sekarang ya Allah. Kemudian disebabkan untuk menjaga maruah diri sebagai tujuan perkahwinan yang tidak tercapai apabila mengahwini perempuan yang mempunyai hubungan kerabat yang terlalu hampir. So dekat situ dia tak capai tujuan perkahwinan ni. Sebab bila berkahwin dengan orang terdekat, seperti contoh anak saudara, dengan cucu, dengan adik-beradik, itu menjadikan, sebab tujuan perkahwinan ni untuk kita nak meramaikan keturunan, nak meramaikan generasi umat Islam, nak meramaikan umat Nabi Muhammad SAW. Maka bila perkahwinan di kalangan adik-beradik, dia dekat situ pusing. Memanglah kita kata perkara itu memang haram, cuma disebut kat sini kenapa diharamkan, kerana tak mencapai maksud perkahwinan tu. Perkahwinan tu ya, kita nak meramaikan anak dan nak mempersaudarakan keluarga ni dengan keluarga ni. So bila kita berkahwin antara dua keluarga, contohnya kita ni orang Perak menikah dengan orang Jawa juga kan. So nampak dekat situ lebih kuatlah hubungan Jawa dengan Banjarnya kan. Kalau di kalangan adik-beradik dia tak kembang. Oleh kerana itu tujuan perkahwinan. Seperti mana contoh Nabi SAW, Nabi menikah isterinya ramai, tapi itu khususiah Nabi, tidak terpakai untuk kita kerana Nabi walaupun isterinya ramai, Nabi tetap berlaku adil. Contohnya kalau kita tengok poligami dalam Islam, datangnya hukum tentang poligami ni, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tengok turun ayat ni pun sebabnya sebelum Islam, masyarakat Arab Jahiliyah memang kahwin ramai. Kahwin ni 10, 11, 12 isteri zaman Jahiliyah dulu. Maka datang Islam, Allah Ta'ala tahu orang lelaki dia takkan boleh berlaku adil, melainkan maksimum 4 saja. Jadi poligami dalam Islam tu asalnya mengurangkan jumlah isteri, bukan menambah isteri. Zaman dulu lah, zaman awal-awal Islam. Maka sahabat-sahabat yang lebih berempat, mereka terpaksa menceraikan isteri, melainkan 4 saja yang dibenarkan. Sebab 4 tu pun boleh berlaku adil, tapi agak sukar. Kalau lebih, lagi lah payah. Oleh kerana itu Nabi nikah dengan, contohnya dengan Sofiyah binti Huyai. Huyai ini orang lelaki, orang Yahudi, antara pembesar Yahudi. Maka Nabi menikah nampak mentua Yahudi. Tujuannya untuk nak mendekatkan hubungan, supaya nak mengurangkan musuh di antara Yahudi dengan Islam. Bila Nabi menjadi menantu kepada Huyai ini, jadi Huyai ini asalnya suka menuduh Nabi, mencerca Nabi, tapi bila dah jadi menantu dia kurang sikit. So dia hormatlah dekat Nabi itu. Itu antara tujuan perkahwinan Nabi tadi, untuk menjadikan hubungan diplomatik, hubungan untuk menjaga kemaslahatan dan sebagainya. Dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian kita tengok jenis pengharaman. Jenis pengharaman ni ada dua.
Yang pertama haramah mu'abbadah, yang kedua haramah mu'aqqadah, ataupun bahasa Melayu kita kata haram yang kekal yang pertama, yang kedua haram yang sifatnya sementara. Haram yang kekal maksudnya haram yang kekal itu ialah perempuan yang kita haram nikahi selama-lamanya. Walau apa keadaan sekalipun, situasi sekalipun, dia tetap haram. Dia tak ada pusing untuk menolak dia sampai tak boleh. Dia pengharaman kekal. Yang pertama disebabkan hubungan kerabat, hubungan kekeluargaan. Hubungan kerabat tersebut ialah ibu. Yang pertama ibu, tak boleh nikah dengan ibu sendiri. Nenek sebelah ibu, nenek sebelah bapa termasuk juga. Dan ke atas kalau ada orang, contohnya kalau saya dah tak ada. Kita orang bilang panggil opah, mak, betul opah, betul tok nek. Saya sempat dengan tok nek je, kecil-kecil tu. Itu tok nek nikah. Ayah saya dengan tok nek tak boleh nikah. Tetapi tuan lagi kadang ada juga orang nafsu dengan orang tua lah. Orang main-main. Ada kali yang saya tak pernah tahu, pernah cerita ke tidak, yang ada seorang, ini kita ni, yang dia menantu lelaki, jaga mak mentuanya dah tua, orang tua terlantar duduk atas katil. Jadi menantu lelaki jaga mak mentuanya, baguslah menantu ni salih. Tapi rupanya dia kuasa mak mentua itu. Tu dia tak ada nafsu. Maknanya orang perempuan mak mentua dia dah sakit terlantar begitu pun nafsu juga. Menantu nafsu nak mak mentua macam tu kan. Tu zaman sekarang ni payah, pelik-pelik. So boleh jadi kan, ada tak yang umur 80 nikah dengan umur 20? Ada kan. Sebab tu Imam Syafi'i, kalau ikut Imam Syafi'i ni, kalau bersalam dengan orang perempuan yang sudah tidak ada nafsu, yang dah tua kan, pandangan sekecil, pandangan mayoriti kata dibolehkan, dia bolehkan kalau dia dah putus haid dan tak ada nafsu. Tapi itu yang pandangan yang terpencil lah. Yang paling kebanyakan mengatakan dalam mazhab Syafi'i tak boleh salam walaupun dia dah tua sekalipun, yang bukan mahram lah. Sebabnya saya nampak benda ni lah. Sebab boleh jadi zaman akhir zaman ni orang tua pun kadang ada nafsu lagi. Walaupun dah putus haid pun ada orang lelaki minat juga. Tapi nak cerita dekat sini, kalau dengan nenek sama ada belah mak sebelah bapa, maka haram tu haram kekal. Ya. Kalau ada atas daripada nenek, onyang ke, lepas tu tak mesti nak sebut dah onyang apa. Tak tahu dah sempat ke tidak kan. Jadi mereka merupakan asal usul keturunan yang tak boleh dikahwini. Itu nombor satu. Yang kedua, haram kekal itu disebabkan hubungan kerabat ni anak perempuan. Tak boleh kita menikah dengan anak perempuan kita, cucu perempuan. Sama ada daripada anak laki serta cucu perempuan daripada anak perempuan. Contohnya kalau saya esok adalah cucu kan, anak laki saya ada anak perempuan, cucu saya lah, tu tak boleh nikah dengan dia. Lepas tu anak perempuan saya dapat anak perempuan, saya tak boleh nikah juga lah. Sebab cucu, atas dasar cucu ni dia tak boleh. Anak perempuan dan juga cucu perempuan, mereka ni dinamakan sebagai jurai ataupun furu' dalam bahasa fiqahnya. Furu' ya, dia cabang di bawah kita. Na'am, Allahumma salli ala Muhammad. Yang haruan makan anak tu ada kan, ada juga. Hujah sebab apa? Sebelum aku bagi ke orang lain, aku rasa dulu. Kan itu timbul haruan makan anak. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Saya pernah pergi satu rumah di Sabah ya. Saya agak pelik juga lah macam mana keadaan tu. Kita berbuat misi kemanusiaan lah.
Rumah dia kecil kan. Rumah tu macam bodoh. Anak dia ramai. Anak dia ramai. Lepas tu tak ada bilik. Orang tak ada dekat situ lah orang tamu, dekat situ dah nak puan, dekat situ lah dia tidur. Anak ramai. Yang saya confuse, bukanlah kita tentu fikir kalau si ibu dan bapa tu sama, anak-anak tu kat mana kan? Risau juga tu. Kita takut jadi macam ni, tidur mungkin adik-beradik tidur sama mereka kan, mungkin bapa telefon anak. Sebab tu Islam kata rumah ni kena ada bilik, kena asingkan bilik lelaki, bilik perempuan. Lepas tu anak walaupun dia dah ibu mayis, kalau boleh kita asingkan tempat tidur. Sebab ada juga yang mana anak ni dia dah biasa melihat mak ayah dia berjima, minta maaf cakap kan. Jadi dia dah biasa tengok. Kadang-kadang dia ingat anak tu tidur, rupanya anak tu tidur, dia mintai mak ayah dia buat. Ya. Cerita pula ke cikgu. Habis tuan ni. Sebab tu kena asingkan tempat tidur. Tapi yang tu saya tak faham pula, macam anak dia ramai tu. Mana dia mau sama ni kan. Baik, kemudian tuan-tuan, yang seterusnya, saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik. Saya 9 beradik, saya ada kakak. Jadi kakak-kakak saya tu termasuk adik perempuan saya, tak boleh nikah ya. Saudara perempuan seibu sebapa, sebapa atau seibu sama juga. Adik-beradik sebapa ataupun adik-beradik seibu, kira adik-beradik lah. Contoh bapa kita kahwin dengan perempuan lain kan, ada mak tiri, lepas tu nikah dengan bapa kita dapat anak, kiranya adik-beradik sebapa ataupun seibu sama. Mereka ini merupakan jurai ataupun furu' keturunan ibu bapa. Baik. Kemudian yang seterusnya, anak perempuan daripada saudara lelaki, sama ada seibu sebapa, sebapa atau seibu. Anak perempuan daripada saudara lelaki, maknanya anak saudara. Anak saudara daripada pula anak perempuan daripada saudara seibu. Anak perempuan daripada saudara lelaki, sama ada seibu sebapa atau seibu. Faham tak? Kiranya anak saudara daripada adik-beradik lelaki. Contohnya saya, abang saya, anak perempuan abang saya, kira anak saudara saya ya. Kemudian anak perempuan daripada saudara perempuan, anak perempuan daripada kakak saya. Saya ada anak saudara yang perempuan daripada kakak saya. Ada kat situ pun sama juga, sama ada sebapa, seibu sebapa ataupun sebapa atau seibu, sama juga. Boleh. Kemudian yang seterusnya, ibu saudara, mak saudara. Mak saudara sebelah bapa, bahasa Arab dipanggil, kalau mak saudara sebelah bapa dipanggil ammah ya? Al-ammah. Al-ammah itu maknanya ibu saudara sebelah bapa. Kalau sebelah mak dipanggil khalah. Itu istilah bahasa Arab. Kalau kita bahasa Melayu tak ada, kita panggil mak saudara sebelah mak saudara sebelah bapa, itu kan. Kalau bahasa Arab dia ada perkataan khusus, ammah dengan khalah. Kalau ammah maknanya kita faham, itu mak saudara sebelah bapa. Khalah, ya khalati, contoh Arab ya khalah, maknanya mak saudara sebelah ibu. Jadi ibu saudara sebelah bapa iaitu saudara perempuan bapa, nenek saudara sebelah bapa. Mereka ini merupakan jurai keturunan daripada datuk nenek sebelah bapa, kiranya adik-beradik dengan bapa gitu. Ya, macam saya, bapa saya dia ada adik-beradik perempuan, kira pangkat mak saudara saya. Jadi mereka itu saya tidak boleh nikah dengan mereka. Tapi sebelah bapa saya dah tak ada semua kan? Yang lelaki pun tak ada, perempuan pun tak ada lah kan? Sepupu saya sebelah bapa ni pun dah tua-tua dah 60 dah mencet lah ya? Sepupu sebelah, kiranya mak saudara dah tak ada. Yang ada
mak saudara yang bukan mahram adalah, faham kan, mak saudara bukan mahram, kiranya mak saudara saya yang betul adik-adik dengan bapa saya dikahwin dengan perempuan lain, kira mak saya tapi dia bukan mahram kita, saya tak boleh salam. Itu pun kadang kena tengok juga kan. Yang boleh ini kalau betul-betul contohnya pak saudara saya, bapa saya ada adik perempuan dia, itu mak saudara saya, itu saya boleh salam. Kemudian contoh belah mak saya perempuan kan, ada abang dia, abang dia kira pakcik saya. Lepas tu pakcik saya nikah dengan perempuan lain, kita pangkat mak saudara juga, tapi dengan mak saudara tu saya tak boleh salam. Tak boleh salam. Maknanya kalau kita pergi rumah pak saudara kita, mak saudara kita dia tutup aurat. Tapi kadang-kadang ni tak apa pangkat anak saudara. Betul lah ikut pangkat-pangkat betul, tapi dari segi hukum tak boleh lah aurat kan. Ni kadang hari raya berlakukan salam je. Kalau tak apa mak saudara, betul lah mak saudara, pangkat mak saudara tadi, mak saudara kita, tapi kita boleh nikah dengan dia. Bila mana dia dah tak jadi bapa, kalau pak saudara kita meninggal dunia kan, boleh nikah dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian ibu saudara sebelah bapa, tadi sebelah bapa, ini ibu saudara sebelah ibu pula. Sama lah kira adik-beradik perempuan kepada ibu saya. Contohnya mak ada saya, mak su, yang itu kira pangkat mak saudara sebelah ibu. Sama, iaitu saudara perempuan ibu, nenek saudara sama juga, termasuk nenek saudara sebelah ibu dan nenek saudara sebelah bapa. Mereka ini merupakan jurai keturunan datuk nenek sebelah ibu yang haram dikahwini selama-lamanya. Itu antara yang haram kita nikah, pengharaman itu kekal sampai bila-bila ya. Ini berdasarkan dalil dalam surah An-Nisa ayat 23. Surah An-Nisa 23 kata Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akh wa banatul ukht. Diharamkan ke atas kamu mengahwini wanita-wanita, yaitu ibu-ibu kamu, anak-anak kamu yang perempuan, saudara-saudara kamu yang perempuan, adik-adik, saudara-saudara bapa kamu yang perempuan, mak saudara sebelah bapa, saudara-saudara ibu kamu yang perempuan, mak saudara kita sebelah ibu, anak-anak perempuan daripada saudara-saudara kamu yang laki-laki, kira pangkat anak saudara sebelah adik-beradik kita yang lelaki, anak-anak perempuan dari saudara-saudara kamu yang perempuan, anak-anak saudara kita daripada adik-beradik kita yang perempuan. Itu dalil surah An-Nisa 23, pengharamannya jelas. Hurrimat alaikum, diharamkan ke atas kamu. So pengharaman ni tak boleh. Siapa yang langgar ayat ni, dia kata boleh tak apa, anak saudara boleh nikah, maka dia boleh jadi kufur. Ni dalam kitab dia kata, siap sekiranya berlaku perkahwinan dengan seorang daripada perempuan tersebut tadi kan, dengan mak, dengan saudara perempuan, adik-beradik sebagainya, akad nikahnya itu batal, dan sesiapa yang menghalalkannya adalah kafir, dia kata. Sebab apa kafir? Kerana dia melawan dengan ayat ni. Dia kata halal. Kalau Tok Qadi kata, ini siapa ni isteri ni? Anak saudara saya. Oh tak apa, Tok Qadi tu kafir. Kan? Sebab dia lawan ayat ni, mana boleh. Sama macam kita katalah babi tu kan haram. Sebab apa haram? Sebab pengharaman tu jelas. Lepas tu kita kata, tak apa, babi tu halal. Kufur dia. Sebab apa? Ayat Quran kata haram, dia kata halal. Dia melawan Quran. Pengharaman tu sebab dia melawan Al-Quran tu, ya, itu sebab. Benda yang haram dengan jelas. Kalau benda yang tak sebut dengan jelas, itu dia tengok pula lah tujuannya apa kan. Semua benda yang haram jelas, contoh riba jelas, makan khinzir jelas, yang makan babi. Kemudian judi,
lagi apa, menilik, itu semua pengharaman jelas dalam Quran. Maka perkara itu tak boleh kita halalkan. Begitu juga sebaliknya, haram bagi perempuan mengahwini mereka yang berikut. Sama, berlawanan. Tadi kita cerita orang lelaki tak boleh nikah dengan perempuan-perempuan itu tadi. Yang ni pula sama juga, perempuan pula tak boleh nikah dengan lelaki-lelaki ini. Sama jugalah, iaitu orang perempuan tak boleh nikah dengan bapa dia, tak boleh nikah dengan datuk sebelah bapa dia, datuk sebelah ibu dia pun tak boleh, dan semua keturunan yang di atas. Ada atuk, ada onyang, ada apa nak sebut, dah reti dah hati-hati tu. Maka perempuan tak boleh nikah. Kiranya anak perempuan ni dengan tok dia, onyang dia, dia boleh salam, ya? Sebab itu kira mahram dia. Kemudian yang kedua, anak lelaki. Seorang ibu tak boleh nikah dengan anak lelaki dia. Dia tak boleh nikah juga dengan cucu lelaki daripada anak lelaki dan anak perempuan. Sama juga tadi, dia sama, dia berlawanan dia. Apa nama? Orang perempuan tak boleh nikah dengan, contohnya opah tak boleh nikah dengan cucu dia. Tak boleh juga kita menikah dengan sama, berlawanan lebih kurang itu ya. Kemudian yang seterusnya, saudara seibu sebapa, ataupun saudara sebapa, ataupun saudara seibu. Ini perempuan tadi ya. Perempuan tak boleh nikah dengan adik-beradik seibu sebapa, dan dia tak boleh nikah juga dengan adik-beradik satu bapa ataupun sama ibu. Kemudian yang seterusnya, anak saudara lelaki daripada saudara lelaki dan perempuan. Kemudian yang seterusnya, bapa saudara sebelah bapa. Orang perempuan tak boleh nikah dengan bapa saudara dia, sama ada bapa saudara sebelah bapa dia ataupun bapa saudara sebelah ibu dia. Samalah ya, lebih kurang macam tadi, cuma berlawanan saja. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kan kadang sebut ni, kadang kita bagi ni apa, sebut bapa ibu kan boleh ikut insya-Allah ya. Tapi saya ingat kita semua faham benda ni kan. Cuma kita nak ulang kaji insya-Allah. Kalau nikah dengan, contohnya, boleh tak kita menikah dengan mak tiri? Dengan mak tiri tak boleh nikah, melainkan kalau mak tiri itu belum ditiduri oleh bapa kita. Contohnya, bapa kita menikah dengan seorang perempuan ya. Hari ni nikah, esok cerai, dan tak sama pun, tak sebab sama pun. Jadi perempuan tu kita belum nikah, sebab dia belum ada hubungan persetubuhan lagi. Tapi kalau dia dah hari ni menikah, lepas tu malam tu dia bersama, maka pengharaman tu sampai. Pengharaman tu tak boleh, dia pengharaman, dia tetap haram nikah dengan dia ya? Sebab dah jadi mak tiri kita. Nanti dia akan tengok seterusnya. Hikmah pengharaman dengan mereka, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Al-Halal wal Haram fil Islam mengatakan hikmah pengharaman berkahwin kepada kaum kerabat ini sangat jelas, kerana yang pertama, fitrah manusia yang bertamadun sudah tentu tidak akan menginginkan perhubungan seks dengan orang seperti ibu sendiri, saudara perempuan atau anak perempuannya sendiri. Malah setengah binatang pun, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ada yang tak nak melakukan perbuatan sedemikian. Setengah binatang lah, tak semua. Tapi ada binatang tengok dia nikah dengan mak dia kan, bukan nikah lah kan, dia binatang dia mengawal kan, dia mengawal dengan mak dia, ada kan. Kucing jantan anak dah besar kan, lepas tu dia mengawal dengan mak dia. Pernah jumpa jugalah gitu, ni mengawal dengan mak dia. Sebab dia tak ada akal, dia tak ada hukum, dia tak ada halal haram. Kita kata, oi haram nikah ni, tak boleh. Kucing dia tak terlibat dengan haram, halal haram tak, sebab dia bukan mukallaf. Cuma Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, ada setengah binatang, dia dengan anak sendiri dia takkan mengawal ya? Apatah lagi manusia kan. Dia jadi tidak bertamadun ya?
nampak benda tu jijik. Nikah dengan anak sendiri, nikah dengan mak, dengan cucu. Perkara tu kita kata tidak bertamadun, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Perasaan dan jiwa seseorang lelaki terhadap ibu saudaranya, baik dari sebelah bapa maupun ibu, sama saja perasaannya terhadap ibunya sendiri. Jadi kita nak nikah dengan mak saudara kita, kita nampak. Sebab ni pangkat mak kita jugalah. Ya. Dalam Islam kata, macam mana cara kita nak berbakti dengan ibu ataupun bapa kita telah meninggal dunia. Waktu hidup, kita kena buat baik dengan dia. Tak boleh cakap kasar kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wakhfid lahumu janaha dhulli minir rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Allah kata itu tentang wajib tanggungjawab anak tadi apa? Dia tak boleh cakap tak boleh, ya. Dan dia kena bercakap baik dengan mak ayah, dan dia kena merendahkan diri depan mak ayahnya, dan dia kena berdoa kesejahteraan untuk mak ayahnya. Itu waktu hidup. Waktu hidup kena doa dia, ampun rahmatilah ibu kita. Macam kita baca doa Rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu memang disuruh. Tapi kalau mak ayah dah mati macam mana? Islam kata wajib juga kita berbakti pada mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Cara yang macam mana? Nombor satu, doakan kesejahteraan dia. Yang kedua, doakan minta ampun untuk dia. Ya Allah, ampunkanlah dosa mak ayahku. Itu ciri anak soleh. Yang ketiga, buat baik dengan orang-orang yang dicintai oleh mak ayah kita. Itu cara dia. Siapa yang mak ayah kita sayang? Adik-adik dia lah. Kiranya mak saudara kita, pak saudara kita. So maknanya bila mak dah tak ada, mak saudara tu kira pangkat lebih kurang macam mak kita. Sebab tu tak boleh nikah. Setengah tu, kenapa tak nak balik kampung? Sebab mak dah tak ada. Semua dah tak ada. Itu maksud di kampung tu ada. Pergilah jumpa maksud. Maksud dia kira pangkat mak saudara kita. Kalau kita nak bakti pada mak yang kita tak ada tu, pergi berbakti dengan mak saudara kita tu. Tanya khabar, itu caranya kita sayang mak kita. Setengah tak ada siapa, dah tak rapat dengan maksud. Bukan cerita rapat, tak rapat sebab maksud tu adik mak kita. Pastilah adik-beradik ni dia sayang. So kita sayanglah maksud kita. Maksud pula muda tak? Maksud muda, maksud je jaga juga. Tapi dasar kerana hormat itulah. Dia sebenarnya tuan-tuan, dalam hadis dalam kitab Al-Adabul Mufrad, ada satu hadis cerita ya, anak kepada Khalifah Umar Al-Khattab, namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni satu hari dia berjalan dengan sahabat-sahabat lain. Dia terserempak dengan seorang Arab Badui. Dia pun tegur Arab Badui, kamu ni anak sekolah bin sekolah kan? Pemuda tu kata, ya, saya anak sekolah bin sekolah lah. Dia kata, Masya Allah, dia seronok jumpa dengan pemuda ni. Lalu Abdullah bin Umar dijemput datang, naik kenderaan dengan aku. Suruh naik kenderaan lagi, ya? Naik, bukan naik unta macam tu lah. Lepas tu Abdullah bin Umar ni, dia cabut serban dia. Dan dipakaikan di atas pemuda ni. Orang Arab ni tuan-tuan, kalau dia cabut serban ni, susah, kita kata macam mencabut bagi maruah dia. Macam itulah. Bagi dia memberi serban seorang ni, satu benda yang sangat susah nak dibuat. Orang Arab ni, bila bagi dia banyak orang sangat special. Sahabat dia tegur, kenapa kau sampai beri sangat jemput naik kenderaan, tumpang, bagi serban kat dia apa semua kan? Sedangkan kau boleh je bagi duit kat dia sikit sudah lah. Kenapa sampai nak memuliakan dia sampai macam tu? Maka dia kata, sebabnya dia itu anak kepada kawan baik bapa aku. Bapa dia Umar Al-Khattab berkawan dengan bapa kepada pemuda itu, kawan baik. Oleh kerana itu bapa aku dah tak ada kan? Bapa aku sudah, Umar sudah tidak ada.
Bapa dia pun dah tak ada. Bapa kepada pemuda tu pun tak ada. Jadi sekarang ni aku kena buat baik dengan anak kepada kawan baik bapa. Sampai macam tu dia buat tu. Nampak Islam ajar macam tu. Sebab apa? Sebab sayangkan bapa kita tadi tu, kita buat baik dengan kawan baik bapa kita. Kawan baik bapa kita dengan anak kawan baik bapa kita. Sampai macam tu sahabat buat. Kan? Allahumma salli ala Muhammad. Contoh kalau kita, mak kita di kampung, kalau mak dah tak ada, cari siapa kawan baik dia, pergi jumpa kawan baik dia kan. Itu pun salah satu cara kita nak berbakti dengan mak ayah kita. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi kata, fitrah rasa kasih sayang antara seorang lelaki dengan kaum kerabatnya yang dekat sebagaimana yang telah dinyatakan, di mana perhubungan itu berasas di atas rasa belas kasihan yang mesti dikekalkan dalam keadaan yang teguh supaya menjadi tonggak perhubungan yang kekal dan sempurna. Ialah kita dengan contoh anak saudara kita. Kita sayang dia sebab dia ni anak kepada kakak kita, anak kepada abang kita. Jadi apa-apa berlaku pun kita anak saudara kita. Dia rasa belas, rasa sayang tu tak sama dengan kita sayang di luar keluarga kita. Oleh kerana itu fitrah rasa kasih sayang menyebabkan kita tak boleh nikah dengan kaum kerabat kita. Secara kebiasaannya keturunan daripada hubungan seks dengan kaum kerabat menghasilkan generasi keturunan yang lemah, kata Yusuf Al-Qaradawi. Apabila berlakunya kecacatan jasmani atau akal fikiran, kebiasaannya orang akan beranggapan perkara ini berlaku kerana disebabkan keturunan. Wallahu a'lam. Kita pun tak tahulah adakah kajian yang betul mengatakan perkara ini. Tapi dari segi, kalau contohnya berkahwin dengan sepupu, contoh kan, boleh tak? Boleh, sepupu. Tapi dikira dekat. Dekat kan? Perkahwinan itu boleh, tapi tidak afdal. Betul ya. Harus hukumnya, tetapi tidak afdal. Sebab apa? Sebab ada orang kata bila kahwin sepupu ni, anak-anak otak dia tak berapa nak cerdas sangat. Wallahualam, betul ke tidak kan? Kata-kata orang ya. Tapi dari segi kajian tu saya tak pastilah. Cuma kalau Islam kata, kalau kata benda itu jelas, maknanya kalau menikah dengan sepupu menjadikan anak tu tak pandai, mestilah Islam haramkan tak? Tapi Islam kata tak haram, cuma tidak afdal saja. Boleh lah, bukan tak boleh, tapi tidak afdal. Sebab apa? Bila menikah dengan sepupu, dia masih lagi kira kaum keluarga kita ni. Kita kalau kali dia jauh sikit kan, dengan orang jauh sikit. Supaya apa? Contohnya menikah kita orang Malaysia, menikah dengan orang Turki kan? Dapatlah keluarga Turki kan besok kembang comel pula dengan orang Arab kan. Ada seorang sahabat saya nikah dengan orang Arab orang Arab ni, lepas tu akhirnya mereka bercerai. Rupanya cerai saya cara baik lah. Rupanya sebabnya sayang tu sayang, tapi kerana si lelaki ni orang Malaysia, dia tidak mampu memberikan nafkah batin kepada isteri dia orang Arab. Baca pemakanan tu makanan, dia kata dia takut menzalimi isteri dia. Isterinya agak kuat sikit lah, dia punya keinginan dia, maka diceraikan cara baik. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Sikit lagi berilah. Itu hubungan kerabat, itu pengharaman kekal. Kemudian pengharaman kekal yang kedua disebabkan hubungan persemendaan. Bahasa je lah. Persemendaan ni maknanya hubungan pertalian kekeluargaan menerusi perkahwinan. Asalnya dia bukan keluarga, tapi disebabkan berlakunya perkahwinan, dia jadi keluarga kita. Yang pertama, ibu tiri. Ibu tiri ni orang luar kan? Bila dia nikah dengan bapa kita, jadi keluarga kita, maka kita haram nikah dengan ibu tiri. Itu saya kata, bila bapa kita dah menikah dengan ibu tiri dan dia bersama, maka pengharaman tu kekal. Walaupun dah pisah dengan bapa kita, menikah sehari, 2-3 hari, lepas tu dia bercerai, masih statusnya ibu tiri, tak boleh menikah dengan dia, melainkan kalau bapa kita tak bersama dengan dia lagi. Kemudian nenek tiri sama juga. Nenek tiri sebelah bapa, nenek tiri sebelah ibu, mereka merupakan isteri kepada asal keturunan yang haram dikahwini selama-lamanya. Dalil pengharaman dalam surah An-Nisa 22.
Wala tankihu ma nakaha abaikum minan nisa illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu kahwini wanita-wanita yang telah dikahwini oleh bapa kamu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuhi. Itu dalil pengharaman. Yang kedua iaitu anak perempuan, menantu perempuan. Menantu perempuan. Menantu perempuan kan orang asing. Bila dia menikah dengan anak kita, dia menantu perempuan. Maka dekat situ pengharaman sampai bila-bila. Walaupun contohnya menantu kita dah berpisah dengan anak kita, tapi status dia tetap menantu. Menantulah bekas menantu, dan tak boleh menikah dengan menantu. Kemudian isteri cucu. Isteri cucu anak lelaki atau anak perempuan. Ya? Mereka merupakan isteri jurai keturunan seseorang. Dalilnya dalam surah An-Nisa 23, wa halailu abnaikum alladzina min aslabikum. Dan haram juga kamu berkahwin dengan bekas isteri anak-anak kamu sendiri yang berasal dari benih kamu. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dalil pengharaman ini tidak meliputi bekas isteri anak angkat. Ya. Bekas isteri anak angkat dia tak termasuk. Maknanya anak angkat ni dia bukan kira anak sendiri. Contohnya kita ada anak angkat. Lepas tu anak angkat kita nikah dengan isteri dia. Jadi anak angkat tu dia bukan mahram kita, melainkan kalau sebab susuan, anak susuan itu dia kita tak boleh lah dengan dia. Tapi ini kira anak angkat saja, ambil anak angkat. Lepas tu anak angkat tu dia kahwin dengan perempuan. Perempuan tu tak boleh nikah, kita boleh nikah dengan dia. Boleh nikah dengan perempuan tu. Contohnya anak angkat kita tu dia bercerai dengan isteri dia, kan? Jadi isteri kepada anak angkat kita tu kita boleh nikah dengan dia, ya? Sebab dia kata dalil pengharamannya tidak meliputi bekas isteri anak angkat. Masyarakat pada zaman jahiliah, mereka mengambil anak angkat dan mengharamkan perkahwinan dengan bekas isterinya. Islam membatalkan taraf anak angkat seperti ini dan menghalalkan perkahwinan dengan bekas isteri anak angkat tersebut. Dulu zaman sebelum Islam, zaman jahiliah, dia orang ni memang selalu ambil anak angkat. Lepas tu macam anggap anak sendiri. Lepas tu isteri kepada anak angkat tu kira macam anak dia sendiri. Islam membatalkan benda tu. Dalilnya dalam surah Al-Ahzab ayat 4, wa ma ja'ala ad'iyaakum abna'akum dzalikum qaulukum bi afwahikum wallahu yaqulul haqqa wa huwa yahdis sabil. Dan dia tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu sahaja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar. Ya. Kemudian ringkasnya lagi yang seterusnya, ibu mertua. Ibu mertua, kita kalau dah hafalkan ibu mertua, pengharaman sampai bila-bila. Saya ada mak mertua saya, jadi ibu mertua tu tak boleh nikah dengan dia sampai bila-bila. Kemudian yang seterusnya, anak tiri perempuan. Kalau kita ada nikah dengan perempuan lain, dia ada anak dia, anak tiri dan kiranya. Anak tiri itu kira anak perempuan kita juga. Jadi tak boleh nikah sampai bila-bila dengan anak tiri itu. Melainkan kalau kita tak, contohnya nikah dengan isteri, tak sempat sama dengan dia, cerai, kan? Lepas tu boleh kita nikah dengan anak perempuan tu lah. Sebab kita tak bersama dengan isteri kita lagi. Baik, itu kita ringkaskan. Kemudian yang seterusnya, disebabkan pengharaman kekal ni disebabkan hubungan penyusuan. Ibu susu, ibu susu, adik perempuan susuan tak boleh, haram, ya. Dan juga lagi apa, anak perempuan daripada saudara lelaki susuan. Contohnya seorang perempuan
dia ada ibu susu. Lepas tu ada lelaki lain pun ibu susu yang sama. Jadi kira adik-beradik susu. Jadi adik-beradik susu tu kalau lelaki tu dia ada anak perempuan, anak lelaki ke tak boleh kira adik macam kira adik-beradik. Dalam hadis kata, dalam hadis Sahih Bukhari, inna radha'ah tuharimu ma yahrumu minal wiladah. Sesungguhnya susuan itu mengharamkan perkahwinan sebagaimana haram disebabkan kelahiran. Termasuklah anak perempuan daripada saudara perempuan susuan, ibu saudara susuan sebelah bapa, sebelah ibu, ya. Ibu saudara susuan sebelah bapa, sebelah ibu, anak perempuan susuan, iaitu anak perempuan yang menyusu dengan isteri kita sama. Contohnya, isteri kita ambil anak susuan. Anak tu saya tak boleh nikah dengan anak tu, sikit anak susuan saya. So disebabkan susuan ni kita sama macam adik-beradik. Dalam hadis kata dia pengharaman. Sebab tu bila nak ambil anak susuan, kena bagi tahu, kena jelas, supaya nanti tidak berlaku perkahwinan. Contohnya adik-beradik susuan kan, lepas tu esok dia mau besar nikah. Macam mana? Mungkin ada kejadian gitu, nikah. Rupanya kita pernah menyusu dengan seorang perempuan yang sama, kiranya adik-beradik susuan. Kalau bila dah tahu perkara itu, maka terfasahlah perkahwinan itu. Terfasahlah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi itulah sebab kalau lah siapa-siapa nak ambil anak susuan, benda tu dia jelas. Sebab dia mengait. Cuma anak susuan dia tak dapat harta faraid dan tu je lah. Tapi dari segi pengharaman nikah tu dia sama macam adik-beradik. Ada soalan tak? Ada? Ke pening lah? Boleh insyaAllah ya? Jadi mudah-mudahan itu sedikit sebanyak berkaitan dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini, yang supaya perkara ini mungkin zaman dulu-dulu tuan-tuan ya berlaku. Mungkin ada anak susuan kan, yang kadang-kadang tak dibagi tahu. Kita takut bimbang tu bila berlaku perkahwinan masa akan datang. Atau bila seorang kalau kita nak ambil anak angkat ke apa, pastikan benda tu jelas kan. Dalam Malaysia ni baik juga sebab bila nak ambil anak angkat semua kena daftar kan. Supaya itu tak kadang takut berlaku je perkahwinan campur adik-beradik ke dengan Wallahualam kan. Perkara tu nak jaga supaya tak timbul isu yang besar pada masa akan datang. Wallahualam, saya minta maaf salah dan silap, yang baik pada Allah, yang lemah tu atas kekurangan kelemahan diri sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahil hidayah wat taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika.